Ambil yang general lah gitu. Masuk topik lain aku. Okey, yang ni. Okey, okey kita mulakan insya-Allah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Eh, Amma ba'd. Okey, tajuk hari ni istidzan. Insya-Allah istidzan. Istidzan ni maksudnya basically minta izin. Okey. Uh, Talabul izin, minta izin. Uh, Man adzina bisyai' abahahu. Apa ni? Mengizinkanlah, memberi autoriti kan gitulah. So itu makna okey. Ayat yang berkaitan dengan istidzan ni yang ayat ya allazina la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu. So perkataan tasta'nisu yang digunakan dalam Quran ni. Yang kita tak boleh masuk rumah orang lain sehinggalah kita minta izin. Okey, ni ayat yang berkaitan dengan dia. Okey, boleh bawah. Okey, tapi korang kalau boleh bagi tahu kot mana yang penting, mana yang tak penting. Kalau yang sifati hukmu taklif ni penting tak? Senang saya. Ini yang okey, kalau yang hukum ni dia dia cuma bagi tahu macam in general lah, maknanya innal hukm taklif wal istizan مرتبط ارتباطا وثيقا بالإذن فحيثما توقف على حل التصرف على الإذن kan istizan fi wajiban. Maknanya ada yang izin ni, minta izin ni ada yang wajib, ada yang tak wajib. So dia berdasarkan dia depends lah. Contohnya kita tak boleh buat benda tu melainkan dapat izin lah. So dia akan jadi wajib. So dia bagi contoh yang ni كاستئذان الأجنبي لدخول بيت غير بيتي, untuk orang yang orang luar nak masuk rumah rumah orang lah. So itu wajib minta izin untuk suami. So semua itu antara yang wajib. Dan nafilah kamal betul, ada yang tak wajib seperti isteri nak puasa sunat. So itu adakah dia wajib minta izin? So dia kata sini tak wajib. Kama law samat az-zawja an-nafilah bighairi idhin zawjiha. Dia sah, maknanya puasa tu, cuma dia makruh kan. Maknanya al-afdal wal aula minta izin. Okay, ni hukum dia, hukum taklif. Okay, so kita masuk tajuk al-istizan di dukhul al-buyut. Okay, okay, ni tajuk dia. Minta izin nak masuk rumah. Okay, yang alif al-makan al-murad dukhuluhu. Okay, inma yudkhul bayt min buyut. In dhalika bayt la yakhlu min an yakun bayti aw ghair bayti. Okay, naik atas sikit. Uzun zawji wa laysa ma'a ghaira bayti wa la sakin. Okay, so yang pertama dia bagi tahu nak masuk rumah ni sekiranya rumah tu rumah dia, tapi dalam rumah tu ada orang. Maknanya dalam rumah tu ada orang. So yang itu tapi orang tu siapa? Contoh adik-beradik dia dan family dia lah, selain dari isteri. Okay, so
yang tu dia katanya kena minta izin. Okey, kena minta izin. Dan sekiranya rumah tu fa in kana al-bait baitihi wala sakin fihi ghair wala sakin fihi ghair. Tak ada orang lain, maknanya tu rumah dia dan tak ada orang duduk dalam rumah tu. So fa innahu yadkhul bighairi istidhan ahad. So dia tak penting, dia tak perlu minta izin. Okey. Ini yang poin nombor 3 tu, okey. Amma in kana fi baiti zawjatihi wa laysa ma'aha ghayrah fa la yajib 'alaihi istidhan lid-dukhul. Okey. Yang tadi yang atas tu, situasi atas dia ada bagi tahu, maknanya yang tu tadi aku cakap lah, adik-beradik. Macam adik-beradik ke, selain dari isteri. Sebab kalau isteri, yang poin nombor 4 tu. Amma in kana fi baiti zawjatihi wa laysa ma'aha ghayrah fa innahu la yajib 'alaihi istidhan lid-dukhul. Maknanya kenapa kita kena minta izin sebenarnya sebab takut aurat. Kalau ada aurat terdedah ke waktu kita masuk tu, so minta izin. Okay. Cumanya untuk bila isteri, yang itu tak perlu minta izin. Isteri tu sebab memang suami boleh empat. Cumanya dia bagi tahu al-afdal, yani mandub, hukum mandub, walakin yundabu lahu al-izan. So yani betternya dia ni lah, dia minta izin lah nak masuk. Mungkin sebab mungkin isteri tu dalam keadaan yang mungkin tu. So seeloknya minta izin. Okay. Tapi tak wajib. Yang sebelum-sebelum atas tadi dia ni yang wajib. Okay. So seterusnya fi jawab wujud istidhan. La istidhan bal yundab. Ini ada isu talak. So maksudnya takut wujud istidhan ada mutlaq. Saya ada mutlaq. Tak apa, talak ni tak payah. Sini tak payah. Ustaz ada bincangkan talak ni. Tak ada, dan tak payah. Okay, bawah. Okay, nombor 5. Wa in kana fi baiti ahad maharimihi. Cuba ni naik sikit. Naik sikit page sebelum ni tadi. Nak tengok beza dia jap dengan poin nombor 5. Poin nombor 3 tadi. Kejap. Fa inna dhalika bait la yakhlu min ayyakum baiti. Okay, fa inna kana baiti. Okay. Okay, boleh tengok poin 5. Okay. Wa in kana fi baiti ahad maharim كأمه so ada situasi rumah tu ada orang, ada situasi rumah tu ada orang. So yang nombor 4 ni lebih fokus pada isteri, dan 5 ni dia lebih fokus pada mahram. Maknanya selain dari isteri, maknanya adik-beradik lah, adik-beradik, ibu, ayah ke macam tu. So yang ini dia bagi tahu kena minta izin ataupun tidak. So kena minta izin. Okay. Kata fala yahillu an yadkhul alayhi bighairi istidhan 'inda al-Hanafi wal Malikiyah. So wa yakun istidhan 'indahum fi hadhihi al-hala wajiban la yajuz tarkihi. Okay, so Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat kalau mahram ibu ke adik-beradik semua ni kena minta izin, wajib. Okay, wajib. Dan
Sebab maknanya siapa yang ingkar katanya Islam tak wajibkan minta izin bila nak masuk rumah ni. So yang ni dia kata jahad, yajhad, seperti orang yang kata solat tak, Allah tak wajibkan solat, so dia boleh jatuh kafir. Ini Maliki ada tambah lah dalam poin ni. Okay, tapi yang penting ialah Hanafi dan Maliki kata kalau mahram kena minta izin. Okay. Amma Quran, lepas tu ni dia guna hadis lah, hadis yang menunjukkan atau Quran, ayat Quran menunjukkan wajib minta izin. Inilah ayat jadi wa idza balagha al-atfal minkum hulum falyasta'dhinu. Allah sebut falyasta'dhinu, lepas tu ada hadis. Okay, so ini hadis pun yang menunjukkan wajib minta izin. Okay. Okay, hadis tu nanti hadis ni kita tak tahu nak kata penting ke tak, tapi nanti cuba baca lah. Okay. Kalau ni Rasulullah SAW istadin alaihi wa rajul inni khadimah faqala Rasulullah istadin alaihi. Kalau istadin alaihi ni hadis yang ada orang tanya Nabi lah. Okay, ada orang tanya Nabi. Nabi SAW istadin alaihi, dia tanya Nabi, adakah saya perlu minta izin dekat mak saya yang gitu nak masuk rumah? Nabi SAW kata istadin alaihi. Lepas tu ada yang hamba pula, hamba masuk dia. So dia kata tanya, bila hamba pun Nabi kata kena minta izin juga. Bila hamba perempuan kena minta izin juga. So orang tu macam tanya kenapa ya. So Nabi tambah, dia kata atuhibbu an taraha uryana. Mana nak tak kamu nampak dia telanjang macam tu. So dia kata la faqala fasta'dhin alaiha. So ni yang menunjukkan bahawa kena minta izin. Okay. Okay. Terusnya kalau bawah ni sikit apa, atharus sahabah. Okay, tak apa, atas sikit. Ni semua ada dalil lah. Okay, anu alim ustadin. Okay, wa ma rawajal, ni semua hadis. Al-Kasani. Okay, bawah. Okay, wa ma mabadi' syariah fa'innahu idha, okay, mabadi' syariah. فإنه إذا دخل علي بغير استئذان فربما كانت مكشوف العورة فيقع بصره على ما لا يحل له نظر، ولذلك وجب الاستئذان سدا للذريعة. So mabda' syariah dia orang guna saddu zara'i juga. Kita kiranya nak tutup pintu ternampak seseorang tu tengah tidak pakai apa-apa lah gitu. Sebab tu kena minta izin. Okay, ni sebenarnya tak kisahlah rumah ke ataupun bilik ke apa-apalah. Sebenarnya kita nak masuk ke tempat, nak masuk ke satu tempat tu kena minta izin. Di mana tempat tu ada orang. Di mana tempat tu ada orang. Okay, saya dalam rumah pun termasuk dalam bilik dan gitulah. Okay, nombor 6, ويتفق المحرمون الدخول على المحارم ونحن إلا باستئذان. وعلى ذوات المحارم وعلى الرجال بغير استئذان ليس من ترك الاستئذان على الأجنبيات لجواز نظره. Okay, so yang 6 ni ويتفق المحرمون الدخول. Ini maknanya ni Hanafi dengan Syafi'i lah. Hanafi dengan Maliki tadi. إلا استئذان على أن حرمة الدخول على ذوات الأرحام. Okay, so yang dia kata yang haram ni kat sini nak masuk ialah masuk di mana dalam tempat tu ada zawatil arham. Mahram. Ibu ke, adik perempuan, adik. Okay, semua so di mahram, ada relation. Wa 'ala rijal bighairi istidhan aysa min tarki al-ihsan 'ala al-ajnabiyyat. لأن لجواز نظر إلى شرط محارم. Okay, betul. Wa ajaz al-Syafi'iyah. Okay, ni Syafi'i pula tadi. Ni tadi dah habis Hanafi dengan Maliki ya. Anak Syafi'iyah pula. أجاز الشافعية للرجل أن يدخل على محارمه الذين يسكنون معه بغير استئذان بنحو تنحني وطرق النعل ونحو ذلك. أوكي،
So Syafi'iyah kata tak perlu minta izin. Okay, Syafi'iyah kalau masuk yang ni mahram. Bukan perlu minta izin. Cumanya dia kena macam bagi notis yang dia tu tengah nak masuk. Kiranya sama ada dia tekan loceng sahaja, tekan loceng terus masuk gitu. Mana at least orang tahu dah, oh ada orang ni dia nak masuk. So orang mungkin akan sempat prepare waktu tu. Okay. So ini Syafi'iyah dia kata. Mana dia kena buat orang tu macam tahu, orang dalam rumah tu tahu yang dia ni tengah nak masuk gitu. Walaupun dia tak minta izin. Okay. So dia kena kuatkan suara ke, suara kasut dia ke, pijak ke apa semua. Okay. Supaya orang dalam rumah prepare. Tapi tak boleh minta izin. Ni Syafi'iyah. Okay. Seterusnya. Okay, nombor 7. Wa in kana al-bait ghayra baitihi. Okay, tadi semua kita bincang kalau rumah tu rumah dia. So sekarang ni kalau rumah ni bukan rumah dia. Fa'alaihi istidhan. Wa yahillu dukhul qabla idzin bil ittifaq. So ini kat sini tak ada khilaf lah. Tak ada khilaf. Memang kalau dia nak masuk rumah bukan rumah dia, memang kena minta izin. Okay. Sama ada pintu terbuka ataupun pintu tutup. Ataupun sama ada rumah tu ada orang ataupun sama ada rumah tu tak ada orang juga. Okay. So ini yang ini berittifaq. Kalau rumah tu bukan rumah dia. Sebab dia kata rumah pun ada hurmah. Intihak al-hurmah. Bukan intihak hurmatul mayyit. Ini intihak hurmat al-bait. Kiranya kita kena respect. Kena hormat rumah orang lain gitu. Kita tak boleh buat suka hati. So that's why kita, walaupun rumah tu tak ada orang, kita still kena minta izin nak masuk. Gitu. Okay. So yang bawah ni dia bagi reason je. Reason kenapa kita okay, tapi ويفرغ الشافعية في حالة كون البيت بيت ذلك الغير هو بيت أحد محارمه بينما إذا كان الباب مغلقا أو مفتوحا فيقولون okay. So kalau ni bukan rumah dia, ni ada perbezaan, ada beza maknanya rumah dia dan mahram tu stay kat rumah dia. Mana ada balik dia stay kat rumah dia. So tu yang Syafi'i kata tadi tak perlu minta izin dan Maliki dengan Hanafi kata tadi kena minta izin. Okay, tapi sekarang ni kalau isu dia itu bukan rumah dia, tapi rumah dia nak pergi tu rumah mahram dia. Yang ni ada beradik dia contoh. So dia kata Syafi'i ada kiranya ada dua pendapat. Ataupun dia ada pendapat lah. Sama ada pintu buka atau tutup. Okay. Berdasarkan pintu tutup atau buka. So ikan bab mughlaqan fa innahu la yadkhul illa ba'da istidhan wa idzin. Wal awjah al-istidhan. So dia kata Syafi'i dia ada dua pendapat lah. Sekiranya rumah pintu tu terbuka. So kalau pintu rumah tu terbuka, ada dua qaulan lah. Dia kata ada yang kata tak perlu. Tapi wal awjah yang lebih kiranya lebih tepat lah dalam isu ni, katanya kena minta izin. Okay. Okay, and then seterusnya wa yustasna min wujub al-istidhan li dukhul al-buyut umuman. Okay. So ada yang memang kita tak perlu minta izin secara umum memang tak perlu minta izin. So awalan yang nombor 8 tu dukhul al-buyut ghayr al-maskun allati fiha mata' ay manfa'a lin-nas. Akhirnya macam public benda yang public lah, tempat itu public, for public use. Contohnya tandas awam ataupun mall contoh. Okay. So ini semua tempat awam. So yang ni memang tidak perlu minta izin. Tapi dia kata ghairal maskunah allati fiha manfa'a linnas. Maknanya okey, kalau yang ghair maskunah ni contohnya tandas lah, senang cerita sebab tandas ni tak ada orang duduk dalam tandas tu. Tapi kita nak masuk tu kita tak perlu minta izin. Tandas tu juga dia memberi manfaat kepada orang kan, untuk orang nak buang air. Okay. So ini contoh dia tandas lah, senang cerita. So tak perlu. Okay. Ini untuk nombor 8 ni. Tempat yang tak ada orang tapi tempat tu memang for public use.
So ini tak perlu minta izin. Innahu yatabni ala turuqat ya'wi ilayha musafirun misla al-khanat. So ini dibagi contoh je lah. Tempat-tempat yang orang musafir nak datang rehat, contoh. So kadang-kadang ada je macam apa ni, pondok ke rumah ke yang terletak di apa ni, tengah-tengah jalan ataupun highway ke, tempat orang, kawasan orang rehat. So yang tu pun tak perlu walaupun tak ada orang. Okay, dan atas sikit. Inna dekakin, tu dia yang Hasan Basri kata dekakin fil aswaq. Dia bagi contoh kedai-kedai di pasar. Okay, so basically contoh-contoh ni lah. Okay, soalan saya keluar. So ini cuma contoh-contoh lah kat mana yang kita tak boleh, yang tempat, ini tempat awam, basically tempat awam. So perlu masuk ataupun tidak, yang tempat awam ni tak perlu. Okay, ini contoh-contoh saja. Okay, wa bana al-Maliki ala al-urf faqad yubah la yadkhul bi ghairi istidan kull mahal matruq. So ini berdasarkan tempat-tempat. So rasanya dia tak penting kot ini. Okay, ke penting? Korang rasa penting ke tak yang contoh-contoh ni dibagi? Maliki dia kata jenis-jenis, mungkin ada jenis tempat yang macam orang confuse. Kita kena minta izin ataupun tidak. So yang tempat-tempat gini macam contoh masjid, dia ada bagi masjid. So macam masjid ni kena minta izin ke tidak. So Maliki dia kata berdasarkan urf tak payah. Macam tu. Tapi basically tempat awam lah. Mana-mana tempat awam ni senang cerita, generally tidak perlu minta izin. Okay. Okay. Terusnya. Okay, Thanian. Tu Hanafiyah tu dia bagi tahu, maknanya Hanafiyah dia bagi tahu yang point tadi tu lah, point 8 tu sendiri. Kalau tempat tu memang tak ada orang dan orang masuk untuk manfaat dia sendiri, so basically boleh. Dia bagi contoh lah hammam untuk orang yang lepaskan hajat dia gitu. Okay, Thanian. ويستثنى من ذلك أيضا ما إذا كان في ترك الاستئذان لدخول بيت إحياء لنفس أو مال حتى لو استأذنه وانتظر الإذن. وقد أورد الحنفية عليه من الفروع الدالة على قواعد المذهب لا يتبع من ذلك إلى الحنفية فإنه لا يجوز دخول البيت إذا خيف ضياع المال إلا باستئذان. So yang ni isunya kalau rumah tu maknanya dalam kes darurah lah ni, dalam rumah tu orang ada orang sorok harta ke apa-apa yang penting, sama ada nyawa manusia, mungkin manusia, contoh ada orang dah nak dibunuh dalam rumah tu. So untuk orang luar nak masuk ni sekarang, polis ke apa, perlu kena minta izin. Okay, gitu. So tapi ada khilaf kat sini. Sebab ini kata illa al-Hanabilah fa inna al-Hanabilah fa inna lam yujizu. Kalau Hanabilah dia kata still kena minta izin juga. Walaupun dalam situasi macam ni, situasi darurat ni, kita takut sama ada nyawa orang tu akan hilang sekiranya kita tak masuk dengan segera, ataupun harta tu hilang. Kalau yang lain semua basically kata tak ada masalah, tak perlu minta izin. Cuma Hanabilah dia kata kena minta izin juga. Okay, tapi dia ada cabang-cabang dia, apa ni, maknanya situasi lah, kira dia nak letak situasi. So min hadhil furu' tu yang situasi dia nak bincangkan. Maknanya mungkin ada situasi yang boleh, ada situasi yang tak boleh. Soal awal, idza kana al-bait mushrifan 'ala al-adu yuqatilu al-adu wa yuqa' bihi an-nikayah yashan lama fi dafa' al-adu min ihya' nufus al-muslimin wa amwalihim. Okay, ni kalau dalam rumah tu ada enemy lah, kiranya ada enemy, orang jahat. So enemy ni mungkin dia ni lah, dia
nak kata mungkin dia ni non-Muslim ke apa. So dia tengah lawan seorang orang Islam dalam rumah tu, so boleh. Dia ni tak perlu minta izin. Okay. Okay, then ada sign ni ke? Tu saya nak cuba bawah sikit. Okay, الثاني إذا سقط ثوبه في بيت غيره وخاف لو أعلم أخذه فأنه إنما دخل لذلك. Okay. Sekiranya baju seseorang itu terjatuh ke rumah orang itu. Dan wa khafa law a'lamahu akhadahu, dan dia takut kalau dia bagi tahu tuan rumah tu akan ambil gitu. Siapa dia kat? Saya kata jazalahu dukhul li akhdhihi bighairi istizan. Boleh masuk tanpa minta izin. Cuma dia kata after that dia kena bagi tahu orang-orang yang as-sulaha ni, orang-orang yang baik lah kiranya. Okay. Baik yang boleh dipercaya apa semua tu, yang bahawa dia masuk tu kerana dia nak ambil baju dia yang terjatuh ke rumah tu. Mungkin isu jemur kain kot. Lepas tu angin kuat tu baju terbang masuk rumah jiran contoh. So perlu ke kalau nak panjat depan pagar tu, panjat je nak ambil baju tu, kena minta izin kan, gitulah. Tapi kat sini basically kan tak perlu minta izin. Okay, next slide ni. الثالث لو نهب منه ثوبا ودخل الناهب داره لا بأس بدخوله ليأخذ حقه. لو نهب منه ثوبا، نهبني ودخل الناهب داره لا بأس بدخولها ليأخذ حقه. Ni situasinya kiranya terbalik ke? An-nahib ni apa dia? Ya. Jawab. Nahib. Kalau nahib ni pencuri ke sebenarnya? Rasanya looting, kata looting. The act of stealing. Okay. So nahib. Law nahaba minhu thawban wa dakhala nahib dar. Okay. Pencuri lah. Okay. So kalau pencuri curi baju dia dan pencuri tu masuk, maknanya lari masuk ke rumah dia. So kita boleh masuk rumah dia tanpa izin nak ambil baju kita. Okay, ini situasi lah. Dia mungkin tak mesti baju, tak mesti soap, tapi boleh jadi benda lain juga. Okay. Naib ni pencuri Okay. Seterusnya nombor 4. Ar-rabi' law kana lahu majra fi dar rajul arada islahi wa la yumkin an yamur fi batni yuqal li rabb ad-dar imma tad'u yuslih wa imma an tuslihu. Okay. Sekiranya kalau kat rumah tu law kana lahu majra fi dari rajul. Kena ada ni rasanya leaking macam kebocoran. So bocor tu dia masuk sampai ke rumah sebelah gitu. So wala yumkin yamurra fi batnihi. So dia kiranya tak boleh nak betulkan melainkan masuk rumah orang tu gitu. Tapi ini dia bagi tahu yuqalu li rabbid dar imma an tad'ahu yuslihu wa imma an tuslihu. Dia kata kita bagi tahu dia sama ada kita biarkan orang yang tu yang asal ni yang bocor tu datang dari dia tu, sama kita biar dia baiki sendiri, ataupun yang tuan tu banyak yang sama ada kita kena minta izin dengan dia tu, dia yang baiki sendiri gitu.
So macam nak kata yang sebenarnya tak boleh minta izin, dia boleh je masuk untuk baiki terus benda tu. Okay. Majra ni rasanya kebocoran lah. Majra tu ada benda yang mengalir masuk ke rumah orang sebelah itu. Atau ke tempat lain. Okay. Ini yang rabi'. Wal khamis أجره دارا وسلمها له دخولا لينظر حالها ولو لم يأذن بذلك عند الصاحبين fayurammaha. Okey, maknanya kalau orang sewa rumah, lepas tu dia dah wasallama lahu, maknanya basically isu sewa rumah lah. Sewa rumah, bila kita nak sewa rumah, kita boleh tengok tak rumah yang kita nak sewa tu. So dia kata ni kita boleh je masuk tanpa izin. Nak tengok rumah tu. Okey. Boleh je masuk tanpa izin. Sebab kalau contoh orang tak benarkan nak tengok rumah tu, akhirnya kena bayar dulu. So dia kata sini boleh masuk tanpa izin. Anda sahibain. Baik, salisan. So far okey ke? Macam banyak je pula. Okey. Okey. Kemudian salisan وأجاز الحنفية والمالكية دخول البيت الذي يتعاطى فيه المنكر بغير استئذان بقصد تغيير المنكر كما إذا سمع في دار صوت المزامير بغير إذن. أوكي. دخول البيت الذي يتعاطى فيه المنكر. Maknanya Hanafi dengan Maliki ni dia benarkan seseorang itu masuk rumah orang lain ataupun tempat orang tanpa izin sekiranya di tempat tu ada perkara mungkar berlaku. Perkara yang berdosa berlaku. So dia bagi tahu contoh kat sini mazamir, yani lagu. Yani okey, ala khilaf mazhab, tapi yani jamhur kata muzik contoh haram, muzik haram. Okey. So rumah sebelah dengar, tiba kita dengar orang main piano ni. So dia kata kat sini boleh masuk tanpa izin, yani untuk taghyir al-munkar sendiri, untuk mana untuk tegur orang tu. Dia kata so kat sini tak ada masalah. Dia kata falahu an yadkhula alaihim bighairi idnihim wa 'allalu dhalika bi'illatin. Ada dua illah, reason kenapa dia kata boleh masuk tanpa izin. Illah pertama أن الدار لم اتخذ لتعاطي المنكر فقد سقطت حرمتها. Maknanya bila sebuah rumah ni dia berlakunya mungkar dalam rumah ni, kini rumah tu saqatat hurmatuha, maknanya rumah tu dah macam tak ada respect dah gitu. So maknanya sebabkan kita kena hormat rumah orang lain kan. Seperti mana kita kena hormat jasad mayit ke macam itulah. Okey. Cuma bila kalau kat isu rumah ni, bila rumah tu macam perkara yang buruk atau maksiat berlaku dalam rumah tu, so dia macam tak ada hormat, kita tak perlu respect. Jadi maka boleh masuk terus. So kita tak perlu jaga hormat tu, tak perlu jaga rumah tu. Okey. Ini illah yang pertama. والثانية أن تغيير منكر فرض فلو شرط الإذن لتعذر التغيير. Lepas tu dia kata taghyir al-munkar ni, maknanya nak tegur lah, kira nak betulkan yang salah tu, perkara yang munkar tu fard. Fard yani kiranya wajib lah, mungkin fard kifayah atau fard ain berdasarkan tempat, berdasarkan orang tu, tempat tu mungkin tak ada orang lain yang akan tegur, so dia memang kena tegur lah juga, so dia kena masuk. Dan dia kata kalau minta izin takut mungkar tu tak akan ada. Contohlah lagu tadi tu lah. Tiba lagu فَإِذَا شَرَطَ الْإِذْنِ لَتَعَذَّرَ التَّغْيِيرُ. Maknanya akan susah nak ubah benda tu. Okey. So tapi ini andal Hanafiyah wal Maliki ya. Sekiranya tempat tu ada mungkar, boleh masuk tanpa izin. Okey. Amma Syafi'iyah فقد كانوا أكثر تفصيل الأمر من الحنفية، حيث قال, orang ni lagi detail kalau Syafi'iyah ni katanya. Dia kata, فقد كانوا أكثر تفصيل الأمر من الحنفية حيث قال يراني لقي detail. Kalau Syafi'iyah ni. Dia kata, فقد كانوا أكثر تفصيل الأمر من الحنفية حيث قال
Jasa dukhul min alaika munkar bighairi istidlal. Maknanya dia kata sekiranya mungkar yang berlaku tu maknanya dia berlaku in a short time. Maknanya kalau kita minta izin takut mungkar tu akan hilang ataupun disorokkan gitu. So dia kata kalau kat sini kiranya kita nak kejar lah, nak sempat tangkap benda tu, jadi tak perlu minta izin. Ni Syafi'iyah. Okey. Contoh dia bagi tahu kalau kes khalwa, dia bagi tahu Syafi'i kata khalwa kat sini. So dia kata boleh. Boleh termasuk tanpa izin. Ni kes khalwa. Okey, then yang okey, bawah sikit. Okey, amma idza lam yafut istidraku kama idza daksu, dia bagi tahu benda kita hello. Aku terkeluar yang tadi kan. Sorry, internet problem. Okey, sambung. Boleh dengar suara ni? Boleh. Okey. Siapa ni nama ni? Nur Fatih ni. Kalau nak senang present guna ni, present tab lagi senang. Oh, tapi ni apa? Ni file bukan ni bukan Google Chrome Oh. Tak apa. Okey, boleh cuba. Sini ke? Tak reti ya. Tadi bunyi apa tadi? Korang dengar ke? Dia ni kalau tapi kalau present tab ni dia kena buka melalui Google Chrome gitu. Tapi file tu maknanya kena buka dalam Google Chrome. Kalau file PDF boleh tengok dalam Google Chrome sebenarnya. Okay, tapi tak apa. Nanti. Okay, kita sambung Okey, boleh seterusnya ke soalan seterusnya. Okey, idza kana mungkin ingkaru wa rafa bighair dukhul. So yang tadi lah kalau yang benda yang mungkar yang bukan kena tangkap cepat-cepat gitu, so yang basically ni mana di Syafi'i lah kena minta izin. Okey. Tu untuk situasi yang itu yang tempat ada mungkar. Okey, bani asy-syakhs al-musta'dzan. Jawab asy-syakhs inna man yurid dukhul
اوكي مرة بتمييزها الشخص المستأذن ni orang yang dibenarkan masuk. Okey. So siapa ni ialah orang yang nak masuk tu lah. Okey. Syakhs musta'dzan ni orang yang nak masuk tu. So dia ni boleh jadi orang besar, maknanya dewasa, budak kecil, yang mumayyiz. Okey. So dia kata al-qudrah ala wasf al-awrad. Nak kiranya nak tahu siapa yang boleh tahu tentang aurat-aurat ni lah. So al-kabir fala yahillu ad-dukhul bighairi isti'dzan. Okey. Maknanya orang yang dewasa memang kena masuk dengan izin. Amma as-saghir al-mumayyiz. Okey, faqad dhahaba al-jamhur ila wujub amruhu bil isti'dzan. Okey, maknanya kena paksa, kena suruh dia minta izin. Saghir mumayyiz, dia ni budak kecil yang mumayyiz. Dia kena minta izin fil awqat as-salasah. Yang mana okey, al-awqat salasah ni yang kalau korang tahu dalam ayat tu min qabli salat, ni ada ayat ke atas tu. Belah kiri tu, min qabli salatil fajr, sebelum salat subuh, dan wahai tadawun thiyabakum min adh-dhahira ni waktu qailulah lah, basically waktu qailulah, dan min ba'di salatil isya, kerana waktu ni lah kiranya waktu yang macam ada kemungkinan ataupun kebiasaannya orang kalau dia macam nak tukar baju ke apa tu di waktu ni, waktu-waktu ni, ataupun suami isteri, mungkin waktu-waktu ni. So sebab tu yang saghir mumayyiz wajib minta izin sekiranya dimasuk dalam 3 waktu ni. Okey, lianna al-'adah jarat yatakhafafu an-nas fiha min as-siyam. Sebab memang kalau macam sebelum subuh, malam ke waktu nak tidur, mana ada orang pakai baju jubah, apa nak, abaya, niqab, memang tak ada lah kan, gitu. So waktu-waktu ni memang aurat seorang terdedah gitu. So waktu-waktu ni kena minta izin. Okey, boleh turun sikit. Wala haraj alaihi fi tayyisan fi ghair hadhihi al-awqat thalatha. Okey, so kalau bukan selain dari 3 waktu ni, la haraj alaihi. Tak ada masalah. Tapi maknanya tak perlu minta izin. Okey. Fa min at-tawafin. Okey. So ini isu ni budak kecil mumayyiz. Kiranya biasanya berapa tahun mumayyiz ni? Maybe 7, 8, 9, 10 gitu. So yang ni dia bukan belum balik kan. Maknanya mumayyiz ni dia belum balik lagi. Dia belum mimpi lagi. So yang ni yang dia kena minta izin tu dalam 3 waktu tu je. Ni jamhur. Okey. Lepas tu wa dhahaba Abu Qilaya ila anna silan haula fi hadhihi al-awqat thalatha mandub ghair wajib. Kan yaqul innama umiru bihadha nadaran lahum. So yang jamhur kata wajib minta berdasarkan ataupun sekiranya di 3 waktu ni, dan yang Abu Qilaya dia kata tak wajib tapi mandub sahaja. Okey. Yang ni untuk isu budak kecil. Okey. Saghir mumayyiz. Okay, and then Jim, sighatul isti'dzan, cara nak minta izin. So yakun fi asl bil lafz, cara asalnya dengan lafaz. Okey, wa qainu anhu ghair, ataupun apa-apalah yang itu qainu anhu ghair, maknanya boleh cara lain juga. Okey, dia kata wasiyal al-mithla lil isti'dzan an yaqul musta'dzin assalamualaikum adkhul. Ni contoh dia bagi tahu adkhul muqaddiman assalam. So dia kiranya dia sebut salam dulu baru dia tanya boleh tak dia masuk. Assalamualaikum, boleh saya masuk? Gitu. Tapi kenapa ada salam dulu, berdasarkan hadis lah, Nabi kata qul assalamualaikum adkhul. So ni berdasarkan hadis lah yang Nabi sebut salam dulu baru tanya boleh tak saya masuk. Adkhul, boleh tak saya masuk? Gitu. Saya berdasarkan hadis ni sighatul isti'dzan. Okey. Okey, seterusnya ke surat seterusnya. Okey, wa qala ba'd al-malikiyyah yabda bil isti'dzan la bis
salam summa yusallim. Kalau Maliki apa? Imam Maliki dia bagi tahu minta izin dulu nak masuk baru minta salam. Maknanya nak masuk boleh ke? Assalamualaikum. Gitu. Kalau yang tadi kata yang sebelum tadi pendapat dia kata Assalamualaikum dulu baru minta Assalamualaikum. Boleh tak boleh masuk ke? Gitu. Maliki kata balik. Okey. Lepas nombor 14 ni kata wa yaqum qara'al bab maqam al-istidhan bil lafz. Maknanya ketuk pintu ni dah dikira sebagai sirah dah. Sirah bab ni ketuk pintu. Ketuk pintu pun sama je. Okey. Dan ni pun ada hadis yang ni. Hadis yang mana ada sahabat dia memang ketuk pintu gitu. So maknanya adalah pernah berlaku lah cara dengan ketuk pintu ni. So ketuk pintu pun dah dikira sebagai sirat nak minta izin. Okey. Kemukaman masuk kullama ta'arfu an-nas min al-alfaz. So apa-apa basically mengikut huruf. Okey. Wa yaqum maqam al-lafz ni, yaqum maqam ni maknanya dia ambil alih ataupun dia boleh ganti dengan gitu. So asalnya lafaz kan, lafaz minta izin nak masuk. Cumanya ada yang lain yang boleh menggantikan lafaz. Berdasarkan huruf. Apa-apalah dengan huruf yang ketuk pintu ke, loceng ke, apa-apalah. So mana yang diterima oleh orang, so itulah sirah dia. Tapi ada tafsir bawah ni, tafsir ni mungkin dari segi huruf yani. So asalnya tak apa kot. Okay, ghairan maliki nusu ala kal istidzan bil dzikri. So dia kata tak boleh guna karah nak minta izin dengan cara berzikir. Ta'ala sebab kiranya kita menjadikan perkataan Allah ni Ismullah Ta'ala sebagai alat untuk kita tak izin. So dia tak okey lah gitu. Lepas tu ada yang kata bid'ah lima fi min isal al-adab ma'allah Ta'ala istimal ismu fil istidzan gitu. Okey. Ini berdasarkan urf. Cuma ada isu sama ada kalau zikir ni boleh tak dijadikan sebagai cara untuk minta izin. Maliki tak setuju. Okay. Okay, and then adab al-istidhan. Adab al-istidhan. إذا استأذن على الإنسان فتحقق أنه لا يسمع الاستئذان فله أن يكرر الاستئذان حتى يسمعه. Okay, ni adab meminta izin. Okay. So sekiranya seorang tu minta izin dan dia dapati yang orang tuan rumah tu ke tak dengar. Falahu an yukarrir istidzan hatta yasma'u. So dia boleh ulang minta izin sehinggalah orang tu dengar. Okay. Amma idza istadhana alayhi fa dhanna annahu lam yasma' fa qad dhahaba al-jamhur ila anna as-sunnah alla yukarrir istidzan akthar min 3 marrat. So jamhur ni dia kata sekiranya seseorang ni minta izin dan dia cuma rasa je lah, dia rasa sahaja. Kalau yang awal tadi tahaqqaq ni maknanya dia confirm yang orang rumah ni tak dengar, dia minta izin. Contohnya kita dah tahu yang orang dia bagi tahu awal dah, nanti aku akan tidur so nanti kau ketuk pintu contoh gitu. So kita tahu orang tu tidur, kita minta izin 1000 kali pun tak apa, tak ada masalah. Okey. Tapi sekiranya kalau kita tak tahu keadaan orang rumah tu, so dia tak dengar, kita rasa dia tak dengar, so ini jamhur kata tak lebih dari 3. Alla yukarrir istidzan akthar min 3 marrat. Nampak yang poin kat mana yang aku baca. So itulah. Jamhur kata kena tak ada lebih dari 3. Wa qala Malik lahu an yazid ala thal. Malik kata dia boleh maknanya lebih dari 3 boleh sehinggalah orang tu dengar gitu. Okay. وحكى النووي قولا ثالثا وهو أنه إن كان بلفظ السلام المشروع لم يعده وإن كان بغيره أعاده. Kalau Nawawi dia tambah pula, kalau dia minta izin dengan cara salam
maka dia tak boleh ulang. Tapi kalau dia minta izin dengan cara lain, ketuk pintu ke apa, so dia boleh ulang banyak kali. Okey, tu yang akan Nawawi. So ni wal asl fi dhalik ni hadis ni. Ini hadis yang menunjukkan 3 kali tu. So itulah ini hadis. So hadis kita boleh skip rasanya. So itu bukan soalan esei kan, kita lebih kepada hukum kan. Okay. MCQ, soalan MCQ. Okay, seterusnya. Okay, ni hadis. Okay, seterusnya. Ni pun hadis. Okay, ini wa idza kana al-istidhan bil lafzi fayustahabbu an yakuna as-sawt bihayth yasma' musallan ali dun nasiyah. Okay, sekiranya kalau dia minta izin dengan lafaz, so al-afdal dia menggunakan suara yang jelas lah, tetapi bukan menjerit. Dun nasiyah menjerit. Dan sekiranya dia ketuk pintu, fayustahab an yakun daq khafifan. Maknanya dia kena ketuk tu dengan nilah, kita ketuk tu kena tak boleh terlalu kuat, bum 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 bum. So dia adalah cara ni, tak ada, kalau slow sangat tak dengar pula kan. So adalah kena macam apa ni, kena tengah-tengah, orang tu dengar dan tak mengganggu. Okey, ni kalau dengan cara ni. So ni cuma contoh-contoh je lah ni. So ada hadis katakan Abu Nabi sallallahu alaihi wasallam tuqra bil adhan. Itu Nabi dengan kuku, dia guna kuku je untuk ketuk. Gitu. Sebab nak katalah tak nak bising lah. Nak ni antara adab lah, adab. Tak boleh bising sangat. Tak boleh apa ni, minta izin tahap yang mengganggu tuan rumah. Okay. And then okay, ni atas sikit. Ada apa? Ni apa? So in nazar ni muka surat bawah cuba atas, naik atas sekejap. Muka surat tadi. Nak baca yang belah kiri, yang atas belah kiri. Tu dia tak boleh berdiri depan pintu yang ni. Bila contoh pintu orang tu memang terbuka kan. So kita tak boleh maknanya berhenti, berdiri di tempat kita boleh nampak dalam tu untuk minta izin, tak boleh. Mana tak boleh, mana kita tak boleh berdiri position yang nampak dalam gitu. So dia kata walakin yan harif zatul yamin wa zatul shimal. So dia kena berdiri, kena alih pandangan dia dari nampak dalam rumah tu. Ini sekiranya pintu terbuka. Walakin man kana iman. Okey, wa yaqul assalamualaikum. Ini hadis lah. Okey. Yang sudah minat amma waktu dia kata okey, amma in kana al-bab mardudan falau an yaqif haythu syaa wa yasta'dhin wa in syaa daqa al-bab. So sekiranya kalau pintu tu tertutup, kalau pintu tutup boleh berdiri macam mana pun tak. So pintu tertutup kan, tapi kalau yang terbuka je tadi, kalau terbuka dia kena tak boleh berdiri nampak betul-betul dalam rumah orang tu. Okey. Dan 18 wala yahillu al-musta'dhin an-nazar fi dakhil bayt. Memang tak boleh lah yang orang nak minta izin masuk rumah ni, la yahillu an-nazar, dia dilarang untuk tengok dalam rumah orang. Sini 18 Lianna al-buyut hurmatu, kerana dalam rumah ni hormat, kita kena hormat.
Maknanya kita kena jaga privasi orang dan sebagainya. So bila nak minta izin tu, dia nak masuk rumah orang tu tak boleh tengok dalam rumah orang tu. Okay. So ini hadis lah, hadis yang nak support benda ni. Okay. So muka surat seterusnya kita dah nak habis kan ini. Okay. Ni okay, ni last Kalau lagi. Wa amma bis okay fa inna nadhar ila dakhil wa idza ista'dhana fa qala sahib bait man bil bab alayhi ismu. Dan sekiranya wa man ista'dhana fa adhina lah dakhal atau dakhalan. Orang yang minta izin dan dia diizinkan, maka dia boleh masuk. Kalau dia tidak diizinkan, mana orang tak izinkan dia masuk, falyansarif, yani dia kena tu. Wala yalih bil istidhan wala yatakallam bi qabih, dan dia tak boleh nak apa ni, insist. Dah yalih, insist nak juga izin tu. Dia minta izin, tolonglah bagi saya masuk apa. Wala yatakallam bi qabih kalam, maknanya dia tak boleh terus terus apa ni, terus kutuk macam maki sebut-sebut kataan yang teruk sebab dia tak dapat masuk kan gitu. Wala yaqul albab liantazir, dan dia tak boleh duduk sana tunggu dia, tak boleh. Dan nas hajat wa ashghalan fil manazil, sebab yalah manusia ni ada privacy dalam rumah tu, so tak elok, basically tak elok untuk kita tunggu. Bila orang dah tak izinkan, so kita kena gerak terus dari sana. Okay. So ar-ruju' kana khairan lahum wa in qila lakum urji'u farji'u huwa azka lakum. Ini berdasarkan ayat. Kalau disuruh qila lakum urji'u farji'u, kalau disuruh balik maka baliklah. Farji'u huwa azka lakum, lebih afdal, yani lagi selamat, lagi apa ni, suci lah akhirnya untuk kamu gitu. Itulah ayat. Tsaniyah al-istidhan litasarruf fi milk fi milk al-ghair atau haqqi. Kita nak guna barang orang lain. Okay, so ini penting ke ni? Istidhan yang sanian tu penting ke? Al-istidhan litasarruf fi milk al-ghair atau haqqi, maknanya nak guna ini isu minta izin bila kita nak guna. Itulah sebab ni dari istidhan lidukhul amlak atau bustan yang nahdzalik. Okey, kalau muka surat seterusnya apa dia? Saya tengok muka surat seterusnya. Allah, dah habis dah, alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad ala alihi wasahbihi. Cukup 1 jam kan? Okey. So kita berhenti sini untuk malam ni. Esok kita akan masuk, mana esok? Tapi yang istidhan al-walidain tu penting kan? Istidhan walidain ni anda tajuk birrul walidain ke sebenarnya? Kira ni minta izin apa? Minta izin yang nak safir tu. Itu ke? Minta izin nak buat ni, nak buat tu. Itu ke isu-isu dia. Ni yang minta izin kalau nak pergi tak jihad. boleh, nanti yang tu kita tengok esok. Rasanya tu macam dah bincang dah kan. Tapi kita bincang under tajuk bir. So kalau dia bincang benda yang sama istizan, jadi sebabkan bir kan, bir
kita kena taat. Kita kena istiqzan ni antara bir lah kan. Kita minta izin ni antara bir. Kiranya kita berbakti kepada parents. So mungkin ada benda yang kita kena minta izin, ada yang kita tak perlu minta izin. Tu perbincangan dia kot. Rasanya sama je macam yang jihad tu. Yang penting selalunya akan bincangkan jihad tu lah. Fard kifayah, fard ain, atau as-safar li talab al-ilm. Tu pun macam kita dah bincang semalam. Tadi ni macam overlap sikit lah. Perlu bincang benda yang sama. Gitulah. So, okay, untuk tajuk istiqzan yang hari ni punya ada soalan? Ada yang tak jelas tak? So, jelas insyaAllah. Okay. So, tak ada Okay. So, insyaAllah. Yes. Jom ni bincang tu assignment ayat ahkam. Bahagi 4. Lalang. Oh, okay. Sekarang tak habis kelas lagi. Okay. Tak, sebab topik Okay, kan okay. kau yang propose yang pasal So untuk kelas ni, untuk ayat ahkam ni dah habis kan? Ayat ahkam kita habis lah. Lepas ni lah. Okay. Okay. So kita dah habis kelas revision malam ni. Kita tutup dengan tasbih kafar subhanakallah alhamdulillah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay. That's all guys. Thanks. Thank you, Jad.